Assalamualaikum, saya Nadia binti Alias, 16 DKA 18F 2030. Saya Azli Syahira binti Nur Hisham, nombor matrik 16 DKA 18F2024. Saya Nur Husna binti Muhammad Sarif, 16 DKA 18F2029. Saya 16 DKA 18F2031, Nur Sakinah binti Mak Nur. Dalam kajian kes kami ni, kami kaji ialah kami menggunakan ataupun mengambil priority junction ataupun persimpangan utama. Maksud persimpangan utama ni, sebilangan besar persimpangan di kawasan bandar ni mengambil bentuk beberapa jenis simpang utama yang biasanya sesuai di mana arus lalu lintas, terutamanya ke dan dari jalan kecil agak ringan. Di mana mengalir lebih berat atau susun atur yang kompleks, jenis lain susun atur atau kawalan seperti bulatan atau lalu lintas isyarat diperlukan untuk mengurangkan risiko kemalangan dan untuk mengimbangkan atau meningkatkan keupayaan. Kelebihan utama keutamaan persimpangan ini adalah aliran jalan utama berlaku biasanya tidak mengalami sebarang kelewatan. Pergerakan dari jalan kecil dan kanan membelok bergantung jurang dan aliran lalu lintas utama. Dan ini mempengaruhi keselamatan dan keupayaan. Masalahnya adalah bahawa sebagai utama aliran lalu lintas jalan meningkat. Jurang antara kenderaan mendapat lebih kecil dan kemalangan meningkat. Apabila jurang, penerimaan semakin meningkat lebih pendek. Seperti dalam semua reka bentuk simpang, keperluan pejalan kaki dan penunggang basikal harus dipertimbangkan dari permulaan dan tidak ditambah sebagai pemikiran yang selepas. 3 jenis simpang asas adalah persimpangan T, persimpangan berperingkat dan persimpangan jalan. Setiap jenis ini boleh dibahagikan kepada 4 bentuk susun atur yang berasal dari ciri-ciri jalan utama. Ini adalah simple layouts, ghost island layouts, apply simple link, dual link, dual carriageways. Dan ini adalah lokasi sebenar laluan dari Padang Serai ke Lunas. Kita boleh tengok kat sini. Persimpangan yang berbentuk T, iaitu persimpangan utama dan akan ada jalan untuk melok masuk ke simpang. Dan persimpangan ini kita boleh lihat adalah berbentuk T. Dan persimpangan ini daripada Padang Serai nak ke Lunas untuk straight, dan untuk simpang kita akan masuk ke Taman Mahsuri. Ciri-ciri lalu lintas bergerak terus atau membelok ke kiri dari jalan besar mempunyai keutamaan tertinggi, diikuti oleh kenderaan dari jalan besar yang hendak membelok ke kanan. Kenderaan dari jalan kecil yang hendak membelok ke kanan memasuki jalan besar pula selalunya mempunyai keutamaan terakhir bagi lalu lintas di sebuah persimpangan di mana kedua-dua jalan yang bersilang mempunyai hak jalan yang sama. Kenderaan yang bergerak dahulu mempunyai keutamaan tertinggi. Fungsi mengingatkan pemandu di persimpangan agar berhenti terus di persimpangan walaupun tiada kenderaan dari mana-mana arah lain. Pemandu boleh meneruskan perjalanan sekiranya sudah memastikan tiada kenderaan dari arah yang mungkin bersilang dengan arah pemandu tersebut. Sebagai perancang jalan, terdapat beberapa faktor yang harus dipilih untuk setiap jenis persimpangan. Hal ini kerana dengan adanya persimpangan, pemandu akan mengalami kelengahan di persimpangan kecuali bagi pemandu yang ingin bergerak terus dari jalan utama di persimpangan keutamaan. Terdapat beberapa jenis kelengahan iaitu kelengahan berbaris dan kelengahan geometri. Kelengahan lalu lintas ataupun berbaris. Kelengahan berbaris ialah kelengahan yang dialami oleh pemandu disebabkan oleh interaksi kenderaan. Apabila permintaan aliran lalu lintas melebihi kapasiti persimpangan, kadar aliran lalu lintas maksimum yang dapat ditampung oleh persimpangan, maka akan berlaku kelengahan. Fenomena amat ketara berlaku di bandar besar dan ianya berlaku pada waktu puncak. Pemilihan persimpangan akan mempengaruhi kelengahan. Persimpangan berbeza menghasilkan kelengahan berbaris yang berbeza. Oleh itu, dalam pemilihan jenis persimpangan, persimpangan yang menghasilkan kelengahan berbaris minimum hendaklah dipilih. Kedua, kelengahan geometri. Kelengahan geometri ialah kelengahan yang berlaku disebabkan oleh geometri persimpangan. Ia berlaku walaupun tiada kenderaan di persimpangan. Kelengahan geometri bergantung kepada geometri persimpangan dan kelajuan kenderaan, iaitu pecutan dan nyah pecutan di persimpangan. Reka bentuk persimpangan yang baik akan mengurangkan kelengahan geometri. Antara faktor yang dipilih,
Yang pertama, kos operasi kenderaan di persimpangan. Dalam pemilihan jenis persimpangan, kos disebabkan kelengahan dan kos operasi hendaklah dipertimbangkan. Kos operasi kenderaan bergantung kepada kelajuan kenderaan, jarak perjalanan dan jenis persimpangan. Kos-kos yang harus diambil kira ialah kos petrol, tayar, penyelenggaraan, susun nilai dan sebagainya disebabkan oleh adanya persimpangan. Selain daripada itu, kos-kos lain yang perlu dipertimbangkan ialah kos masa dan kos kemalangan. Di samping itu, faktor alam sekitar iaitu kos sinar, pencimpanan udara oleh pengeluaran gas dan asap kenderaan dan aspek estetik hendaklah juga diambil kira dalam pemilihan jenis persimpangan. Faktor yang kedua ialah faktor pengambilan tanah. Sesetengah jenis persimpangan memerlukan wang yang besar. Kos pengambilan tanah di bandar amat tinggi. Ini merupakan faktor penting dalam pemilihan persimpangan. Kajian kos manfaat hendaklah dilakukan antara tahap lalu lintas yang akan ditampung oleh persimpangan dalam jangka masa hayat iaitu bentuk persimpangan dan kos penyediaan sesuatu jenis persimpangan. Selain itu juga, sebagai seorang perancang jalan, perlulah mengambil kira dari pelbagai faktor lain juga seperti isi padu kerencaman, pelbagai jenis laju lalu lintas pada setiap arus, hierarki jalan yang menyilang, kejelasan penglihatan di dalam keadaan cuaca yang berbeza, jenis dan kadar kawalan masuk lalu lintas, luas dan kos tanah yang sedia ada, jumlah konflik, kos pembinaan dan penyelenggaraan, dan yang terakhir adalah data kemalangan untuk memindah persimpangan. Antara masalah yang sering terjadi di persimpangan ni apabila terjadinya kemalangan jalan raya yang sering melibatkan kereta dan motor. Seperti kemalangan yang terjadi pada 30 Mac 2019, kemalangan yang melibatkan penunggang botol basikal dan sebuah kereta di persimpangan berhampiran Pasaraya Fongsiat, Taman Masuri. Dan ini kejadian disebabkan oleh kereta tersebut hingga masuk simpang tapi tidak berhenti terlebih dahulu dan sebuah motor melanggar kereta tersebut. Kejadian ini sering terjadi di persimpangan T. Oleh itu, saya mencadangkan beberapa langkah untuk mengurangkan kemalangan di kawasan tersebut. Kita boleh lihat kat sini, ini adalah lakaran jalan di persimpangan Taman Masuri. Dan antara cadangan-cadangan yang ingin saya, beberapa cadangan lah yang ingin saya cadangkan iaitu meletakkan cermin cembung di depan kawasan ladang kelapa sawit itu supaya orang yang pengguna boleh nampak kereta-kereta lain sebelum masuk ataupun nak keluar. Dan yang kedua, saya mencadangkan untuk meletakkan lampu isyarat supaya memudahkan pengguna-pengguna jalan raya dan ataupun mengurangkan kesesakan dan akan justru dapat mengurangkan sekali kemalangan di jalan raya. Itu saja. Terima kasih. Kesimpulannya, kajian ini dapat memberikan kita pengetahuan mengenai keselamatan jalan raya. Diharapkan ia akan berjaya memberi inspirasi dan memudahkan peningkatan kerjasama, inovasi dan komitmen untuk mencegah trafik jalan raya serta kemalangan di seluruh dunia. Kemalangan jalan raya dapat diramalkan dan oleh itu dapat dicegah. Untuk mengatasi masalah itu, walaupun perlu ada koordinasi yang erat dan kolaborasi, menggunakan secara holistik dan bersepadu pendekatan di pelbagai sektor dan banyak disiplin ilmu. Walaupun terdapat banyak campur tangan yang boleh menyelamatkan nyawa dan anggota badan, kehendak dan komitmen politik adalah mustahak dan tanpanya mereka tidak dapat melakukannya dicapai. Masa untuk bertindak sekarang. Pengguna jalan raya di mana-mana saja memerlukan perjalanan jalan yang lebih baik dan selamat.